Bab apabila seseorang masuk pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bahawa ada seorang lelaki datang pada hari Jumaat ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW bertanya, "Adakah engkau telah bersembahyang, hai fulan?" Orang itu menjawab, "Tidak." Nabi SAW bersabda, "Qum farka'." Bangunlah dan bersembahyanglah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir dan Abi Hurairah, mereka berdua berkata, Sulaik Al-Ghatafani telah datang pada ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka baginda bertanya dia, "Adakah engkau telah bersembahyang?" Dia menjawab, "La, tidak." Nabi SAW bersabda, "Salli raka'atain." Bersembahyanglah 2 rakaat. Tajawwaz fihima. Engkau ringkaskannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan bahawa Sulaik telah datang. Lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini, cuma dalam riwayat ini dia ada menambahkan thumma aqbala 'ala nas. Kemudian Nabi SAW menghadap orang ramai dan berkata, apabila seseorang daripada kamu datang pada ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat di mana dia meringkaskannya. Dengan sanadnya ini bab lain pula, bab takhatti riqaban nas yaumal jum'ah. Ini bab melangkah tengkuk orang ramai pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Zahiriyah, dia berkata, pernah kami bersama Abdullah bin Busr, seorang sahabat Nabi SAW, pada hari Jumaat. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan melangkah tengkuk orang ramai. Maka Abdullah bin Busr menceritakan, katanya, pernah ada seorang lelaki datang dengan melangkah tengkuk orang ramai pada hari Jumaat ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Ijlis faqad azaita." Duduk, sesungguhnya engkau telah menyakiti. Ini bab seorang yang mengantuk pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berasa mengantuk ketika dia dalam masjid, maka hendaklah dia yatahawwal min majlisihi, bertukar tempat. Yani mengambil dengan pergi kepada tempat lain, pergi duduk di tempat lain. Babul imam yatakallam. Ini bab imam bercakap selepas turun daripada mimbar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, pernah saya melihat Rasulullah SAW turun daripada mimbar, lalu ada seorang lelaki mengemukakan hajatnya kepada baginda. Nabi SAW pun berdiri bersamanya sehingga diselesaikannya hajat orang itu. Kemudian
Nabi SAW bangun, lalu bersembahyang. Abu Dawud berkata hadis ini tidak diketahui, diriwayatkan daripada Thabit, yang ini tidak ma'ruf daripada Thabit, dan ini termasuk di antara hadis yang Jarir bin Hazim berseorangan dalam meriwayatkannya. Bab man adraka minal jumu'ah rak'atan. Ini bab orang yang sempat mendapat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat daripada sembahyang, berarti dia telah mendapat sembahyang itu. Mas kata nah, malam ni mula-mula sekali cerita tentang lagu mana kalau seseorang tu masuk ke dalam masjid ataupun tidak masjid pun, soraklah tempat orang sembahyang jemaah tu, pada ketika imam sedang berkhutbah, apa yang seharusnya dilakukannya? Adakah kena sembahyang ataupun tidak? Sembahyang yang dimaksudkan di sini ialah sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau kita perhati hadis-hadis yang Imam Abu Dawud buat mari ni, semuanya menunjukkan bahawa kena sembahyang. Kena sembahyang lah. Bahkan Nabi SAW suruh. Dalam riwayat yang pertama tidak disebutkan orang itu siapa, yakni rajul mubham di situ, samar. Tapi dalam riwayat yang kedua disebutkan namanya, iaitu Sulaik Al-Ghatafani. Itu orangnya. Yang ketiga, dalam riwayat yang ketiga, lepas daripada Nabi SAW kata gitu kepada Sulaik tadi, suruh sembahyang dan peringkaskan sembahyang, dia pun menghadap kepada orang ramai dengan berkata, kalau siapa-siapa daripada kamu mari ketika imam sedang berkhutbah, dia kena sembahyang. Maknanya bukan berkait dengan Sulaik saja, orang lain pun lagu tu. Kena sembahyanglah 2 rakaat, di mana dia meringkaskan 2 rakaat sembahyang dia tu. Gitu. Dengan sendiri, kalau kita tahu kaedah ataupun cara imam-imam hadis ni, penulis-penulis hadis ni, daripada dia susun, dia buat tajuk, lepas tu dia amal hadis, kita tahu dah pendapat dia tu lagu mana dalam masalah tu. Kita tahu dah. Padahalnya sebagaimana yang maklum, sebelum pada ni Imam Abu Dawud tu, tujuan dia buat kitab ni, dia nak rayak dalil bagi masing-masing imam tu. Orang ni kata gini, mana dalil dia? Orang ni kata gini, mana dalil dia? Hak ni dalil bagi satu pihak, jadi awak mari. Dalil bagi satu pihak, dalil hak satu pihak lagi dia tak mari. Apa maknanya? Maknanya dia kenal benar hak ni, mazhab dia lagu ni. Itu dia nak ayat. Itu sudah jadi cara dah dalam kitab hadis mana-mana pun begitu. Cara penulis dia, bukan dia tak tahu hadis lain, dia tahu. Dia tahu. Cuma dia nak ayat hak dia setuju, hak dia kenal hak ni, dan ini dalilnya. Hak lain tu tak payah sebut lah, kalau nak cari lain lah, gitulah kira-kiranya. Dalam masalah ni dia ada khilaf. Khilaf ulama. Adakah boleh boleh sekurang-kurangnya ataupun molek apabila seseorang tu masuk, walaupun ketika imam tu sedang berkhutbah, khatib ke tidak imam pun, khatib ke sedang berkhutbah tu, molek ataupun boleh dia bersembahyang sunat tu ataupun tidak. Ada khilaf. Ada yang mengatakan molek, ada yang mengatakan harus boleh, dan ada yang mengatakan tak leh. Tak leh tu pula tak molek. Ada yang kata tak leh tu tak leh, haram.
haram. Itu dia ada khilaf di situ. Kalau kita perhati di sini, apa Imam Nawawi kata, dia ambil daripada Imam Nawawi. Kalau dalam kitab ni pada muka surat 127, Imam Nawawi kata hadis ini semuanya jelas menunjukkan pegangan bagi mazhab Syafi'i, Ahmad dan Ishaq dan fuqaha muhaddithin, iaitu apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid misalnya pada hari Jumaat, pada ketika imam sedang berkhutbah, maka mustahab kepadanya, dianggap elok, molek dia bersembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, dan makruh dia duduk sebelum mengerjakan kedua-duanya. Dan elok juga, molek juga, mustahab juga dia meringkaskan sembahyang dia tu, baca tu biar pendek lah, untuk dia mendengar khutbah selepas daripada dia bersembahyang. Itu kata dia. Setakat tu hak Imam Nawawi sebut. Lepas tu pensyarah kepada kitab ni Sunan Abi Daud, iaitu pengarang kitab Badlul Majhud, dia kata qultu, saya nak katalah lagi lebih daripada tu. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, ini kitab yang masyhur dalam fiqh Syafi'i, kitab Tuhfah, karangan Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitab penting dalam fiqh Syafi'i, Syarah Minhaj. Minhaj itu maksudnya Minhajut Talibin, karangan Imam Nawawi. Jadi kitab Minhajut Talibin itu banyak syarah dia, banyak syarah, hak kecil pun ada, hak besar pun ada, macam-macam ada. Dia kata mana? Ibnu Hajar kata, wa yalzamuhu an yaqtasira fiha ala aqall mujzi'in ala ma qalahu jam'un. Dia kata mesti, dia kata mesti, bukan molek saja sebab Imam Nawawi kata tadi, mesti dia kena peringkaskan sembahyang dia tu dengan mengerjakan hak paling kurang, memadai untuk sembahyang dia tu, mengikut pendapat sekumpulan ulama, kata Ibnu Hajar. Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia berkata, kita menyuruh orang yang bersembahyang saat ni meringkaskan sembahyang tu, sebab diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda memerintahkan supaya diringkaskan sembahyang tu. Ini mengisyaratkan kepada wajib kena peringkas tu, bukan molek saja, tidak, tapi wajib. Yang ini berdasarkan Imam Syafi'i kata. Dalam kitab Rawdatul Muhtajin, ini kitab Imam Nawawi, dia dengan jelas menyebutkan wajib pula. Dalam kitab tadi dia kata molek saja, di dalam kitab Rawdah dia kata wajib pula. Imam Nawawi kata wajib. Lepas tu Imam Nawawi sebut, Imam Nawawi kata, hak kata lagu saat ni suruh pendek semaya tu reka, ini pendapat Hasan Basri dan lain-lain lah. Lepas tu dia kata, Qadhi Iyad berkata, Malik, Laith, Abu Hanifah, Thawri, yakni Sufyan Thawri, dan jumhur salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in berpendapat la yusallihima. Orang yang masuk dalam masjid pada ketika imam sedang berkhutbah itu tidak boleh sembahyang, tidak boleh bersembahyang. Dan ini diriwayatkan daripada Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Intaha, habis katanya. Hak Imam Nawawi kata. Dia ambil lagi hak Syaukani pula. Hak ni hak dulu, orang dulu Nawawi. Hak ni hak kemudian. Hak lagu ni Iraqi menyebutkan hak kata tak boleh ni. Dia kata Muhammad bin Sirin
Di kalangan tabi'in pun. Shuraih Al-Qadhi, Nakhai, Qatadah, Zuhri dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat yang seumpama ini daripada Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Al-Musayyab, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Urwah bin Az-Zubair. Habis kata. Maknanya ramai hak kata ni. Bahkan mengikut Imam Nawawi, jumhur, hak majoriti ulamanya salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan tak leh sembahyang. Tak leh sembahyang. Tapi dah kata jumhur, hak lebih ramai lagu tu Imam Abu Daud tak mari hak dalil hadis sana. Hak kata tak leh, tak mari. Itu dia. Sebab itu orang kata Imam Abu Daud ni dia Hambali mazhabnya. Mazhab dia tu guru dia seperti guru dia mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad. Memang mazhab Ahmad lagu ni lah serupa dengan Syafi'i. Dia pun lagu tu juga dia tak mari nak hadis sana. Padahalnya Imam Nawawi sendiri sebut Malik, Laith, ni orang besar, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri dan jumhur salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jumhur, hak majoriti lah. Takkan ada motu kata lagu dia tak ada dalil. Mesti ada dalilnya. Dalilnya kemah juga. Tapi Imam Abu Daud tak mari. Jangan kita ingat Imam Abu Daud tak tahu. Cara apabila kita belajar kita hadis ni, lagu itulah cara dia. Kita boleh faham selalu mazhab pengarang dia lagu mana. Dia kenal lagu mana, dia nak lagu mana. Dia nak ni, hak tu dia tak sebut. Hak tu dia tak sebut. Mana bagi dia lah. Masing-masing orang hak kata dia kenal hak tu bagi dia molek hak tu lah. Gitulah kira-kira. Hak mana-mana pun tak apalah. Kalau kita perhati di sini, nampaklah bahawa dalil-dalil yang dikemukakan ini adalah dalil satu pihak sahaja, iaitu dalil bagi Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lain-lain lagi. Ramai juga hak tu pun, tapi tidak seramai hak satu lagi, hak kata tak leh tu. Jadi hak kata boleh dia pergi hak ni, hak kata tak leh tu dia tak saya terima hak ni. Dia tak saya terima dalil ni. Sebab apa? Dalil ni dia kata ini adalah waqi'atu hal la umumalaha, termasuk dalam kaedah tu. Ini peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan hukumnya. Jadi tidak boleh diumumkan. Bukan makna untuk semua orang. Untuk dia tu saja. Ataupun kalau tidak untuk dia pun, kita tengok hadis yang ketiga tu, Nabi mengadap orang ramai. Dia pun kata siapa-siapa kalau masuk ketika imam tu sedang berkhutbah, dia semayalah dulu. Maknanya bukan khusus dengan dia, tetapi ini berkait dengan pada ketika boleh bersembahyang. Bagi mereka hak kata tak boleh ni, dia kata ni hak ni hak boleh ni suatu ketika dulu. Lepas pada tu mansukh. Dia bagi kok itulah mansukh dah, tak boleh pakai dah. Bagi hak duk pakai lagi, dia kata tidak mansukh lah. Gitulah cara dia. Dia kata tidak mansukh. Bagi hak kata si pakai tu, dia kata sudah mansukh ataupun khusus dengan dia tu. Bagi hak nak pakai lagi, dia kata tidak mansukh. Hak tak si pakai, dia kata gini ceritanya. Hak peristiwa ni, kalau kita tengok riwayat-riwayat lain, Sulaik tu dia mari tu dalam keadaan dhaif, dia mari tu pakaian dia tu nak campur-camping, tampung-tampung, buruk sangat nampak. Bila dia masuk tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut setengah riwayat dia sedang berkhutbah. Mengikut setengah-setengah riwayat lagi tidak berkhutbah lagi, duduk nak khutbah, baru duduk, tak ada khutbah lagi. Baru duduk naik nak khutbah, tak ada khutbah lagi. Ada dua riwayat. Tak apalah. Dia pun bila tengok begitu, dia suruh semaya. Maksud dia suruh semaya tu, cara dia Nabi ni, iaitu dia nak suruh orang lain ramai-ramai tu tengok. Lepas tu selama ni hak duduk belajar dah, selama ni hak duduk belajar dah ni, gapo dia kalau tengok orang susah sama Islam ni, kita kena buat gapo? Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti tengok. Lepas pada tu masing-masing
Wak mari, hak tu wak mari, hak pakaian, hak ni wak mari, gua ni wak mari, macam-macam letak dalam masjid. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebenarnya. Bukan nak suruh sembahyang sangat tu. Tak. Bukan nak suruh sembahyang sangat. Tapi dia nak, maksudnya nak suruh, nak menarik perhatian orang. Nak khutbah lala dah sana, ataupun nak tengah khutbah berhenti nang. Apa tujuan? Nak suruh sahabat-sahabat tengok, bersimpati dengan dia, kesian kepada dia. Lalu itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Dan perkara ini ada disebutkan. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain lagi, banyak lagi. Dia sebut dalam riwayat Nasa'i ada sebut, ada seorang lelaki mari pada hari Jumaat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah bihai'atin badzah, mana dalam keadaan yang teruklah. Pakaian dia tu compang-camping, dalam keadaan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, "Musmaya dah kau?" Dia kata dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia sembahyang 2 rakaat. Dan dia pun menggalakkan orang supaya bagi sedekah. Qala, perawi berkata, yakni Abu Sa'id, orang pun letaklah pakaian di situ. Timbun pakaian situ. Lepas tu dia pun bagi juga pakaian. Pada hari Jumaat berikutnya dia mari pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berucap, dia menggalakkan orang supaya memberi sedekah pula. Lepas tu ada satu orang tu, dia bagi salah satu pakaian dia. Dia ada 2 pakaian, dia pecah baju dia, bui situ. Jadi tak bajulah dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, dia ni mari pada hari Jumaat ni bihai'atin badzah, dalam keadaan yang teruk. Aku suruh orang bagi sedekah. Mereka pun letaklah pakaian situ. Lepas pada tu aku pun suruhlah orang beri kepada dia 2 pakaian. Dia mari hari ni, aku suruh orang bersedekah pula, dia beri pula salah satu pakaian. Orang beri ke dia tu, dia beri pula. Fantaharahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marahlah ke dia. Ambil, kata dia, pakaian tu. Ambil pakaian. Jadi maksud dianya, berdasarkan riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menarik perhatian orang supaya orang tu bersimpati kepada sama sahabat. Begitu. Berdasarkan hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata, hadis ini hak dulu. Kalau kita kata kemudian tak sesuai. Sebab apa? Banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa tak boleh dah kecek semasa khutbah. Haram kecek. Tegur orang, nak cegah benda mungkar orang buat, oh tak boleh. Padahal itu amar ma'ruf nahi 'anil munkar, itu wajib. Benda yang wajib pun tak boleh nak buat. Sehingga dulu kita sudah baca dah, kalau seseorang tu kata ansit kepada orang yang duduk dekat dia tu, faqad lagha, berarti dia sudah lara. Sampai setelah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini menunjukkan tak boleh. Kalau tegur setelah tu tak boleh, hak tu wajib tu, tegur orang buat salah. Apatah lagi hak sunat ni. Semua kata sunat, tak ada siapa dia pun kata wajib. Sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat tu sunat. Macam mana hak sunat jadi mesti? Ataupun lebih molek pula dalam keadaan imam itu duduk khutbah. Yang kata lara tu, kalau tegur saya sebelah tu kata lara tu, sebab dia tidak dapat dengar molek. Tujuannya nak suruh dengar khutbah tu. Kalau sembahyang ni nak dengar khutbah lagu mana? Hak mana lebih utama sekarang? Khutbah tu kau hak baca dalam sembahyang tu, sembahyang. Dia jadi 2 masalah. Dengan sebab itu kata dia tak boleh. Ini cerita hak dulu. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata, sesiapa kata kepada kawan dia ansit, duduk dia, faqad lagha. Jadi hadis itu memansuhkan hak ni semua. Dan hak ni khusus. Adakah semula kalau tu imam orang tu nak sembahyang dia duduk dia?
Nak buat lagu tu kan semua. Hak kemudian, hak Nabi tu tak apalah. Dah kita nak ikut Nabi, kata dia, dah. Baiklah, kalau orang mari, dia tak semaya lagi. Dia pun nak semaya. Kita duduk, kita duduk khutbah. Berapa orang nak tunggu? Hak tu mari, dia semaya, tunggu dulu kita dah. Berhenti pula. Hak tu mari pula, berhenti pula kita dah. Hak tu mari pula, berapa orang? Selama mana? Sampai bila? Ada hak mari lewat, dah bukan boleh. Kata imam tu khutbah boleh semaya. Khutbah yang kedua boleh jadi lagi. Tak. Pada khutbah yang kedua. Jadi berhenti pula. Siapa dia buat lagu tu? Bila tak ada siapa buat lagu tu, maknanya ini satu peristiwa khusus ni. Dan Nabi SAW semua ke dia buat lagu ni? Saat ni kita baca hadis depan. Orang tu lakoh kan? Kita sudah terjemah dah. Pak akan datang. Sudah terjemah dah. Orang tu lakoh, Nabi SAW kata, ijlis faqad azaita. Duduk. Kamu telah menyakiti. Di situ mana Nabi tanya? Musmayar apa? Tak ada tanya. Padahal orang tu baru mari. Sepatutnya dia tanya, mayar apa? Kalau tak mayar lagi, jangan duduk. Mayar dulu. Ada ke dia sebut lagu tu? Tidak. Menunjukkan hak ni khusus ni. Kata dia. Dalil yang ketiga, ni bukan seorang lah yang kata lagu ni. Dia kata, hak kata lagu ni Ibnul Arabi, dah ramai lagi ulama-ulama yang lain dalil dia. Dia kata, apabila turun ayat wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ayat ni turun berkenaan dengan khutbah ni, kata dia. Dan dalam khutbah tu mesti ada baca Quran. Tuhan suruh dengar. Dia suruh diam. Kalau kita semaya nak dengar lagu mana? Hak mana lebih utama, nak dia lagu mana? Dengan sebab itu tak boleh dah, kata dia. Hak tu hak dulu, kata dia. Hak dulu. Ada pun hak ni hak boleh ni pada ketika dalam semaya boleh kecek. Dalam sejarah semaya ni pernah tengah semaya tu pun boleh kecek. Khutbah ni pun dia sebahagian daripada semaya. Dalam setengah-setengah perkara tu serupa dengan semaya lah. Jadi kalau dalam semaya dah tak boleh, dah mansuh, dah bercakap tu, pada masa khutbah tu pun gitulah juga. Kalau Nabi SAW kata, sesiapa yang kata kepada kawan dia, diam, kecek lagu tu, lara dah, dia sendiri duduk kata tu, mu tak semaya lagi, kecek, bangun semaya, perintahkan semaya, itu lagu mana? Tidak jadi bercanggah ke dengan dia kata sendiri. Jadi siapa dia? Kau tak boleh, ni makmum saja, tu imam tak apa. Jadi ini semua nampak ini khusus ni, khusus dengan Nabi SAW, dan khusus ada peristiwa khusus yang berlaku menyebabkan Nabi SAW kata begitu. Bukan maknanya untuk semua orang. Untuk semua orang. Lepas tu kita tengok pula hak dalam Quran ni dia sebut wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Suruh dengar khutbah. Dalam hadis-hadis pun banyak juga suruh dengar khutbah. Bila Nabi SAW, kalau kita andaikan kita ambil pendapat kata duk tengah khutbah tu, dia pun berhenti, suruh orang tu sembahyang. Kalau kita ambil hak tengah khutbah tu, bermakna tak apa adalah dia bukan Nabi berhenti. Kan Nabi berhenti kan? Tak ada kena dengar adalah, dia bukan nak dengar apa, dia berhenti, tunggu sampai habis sembahyang. Masalahnya kita sekarang ni, tu imam ataupun tu khatib tu berhenti kau. Kalau dia tak berhenti, duk sarah semacam ada, orang tu nak dengar mana? Hak Nabi ni dia berhenti. Jadi tidak termasuk dalam tidak dengar khutbah. Sebab khutbah memang tidak diberikan, berhenti. Hak sekarang ni khutbah tak berhenti. Kalau orang sembahyang mari apa orang apa, tak berhenti. Jadi ini cerita lain. Cerita lain. Dengan sebab itulah ramai apa nama ni, imam bukan sekadar imam saja. Kalau kita perhati Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ni tiga orang khulafaur rasyidin. Duduk alik mana? Duduk alik tak leh. Duduk alik tak leh ni. Ada riwayat-riwayat dia ni, kalau kita baca kitab ni, dia syarah dia ni 5 nela syarah dia. Duk ayat ni dia dalil masing-masing.
Hak Imam Abu Daud tak mari. Hak alik sana. Hak alik sana. Kalau nak kira, kalau orang alik sana dia kata tak adil ni, kata dia. Tak mari dalil kita. Buat mari alik dia saja. Tapi kita kena faham lah. Sebab cara pengarang kitab hadis ni memang gitu. Hak dia kena dia mari hak tu lah. Bukan sama-sama dia mari dalil balik sana juga. Tidak mesti gitu. Bahkan ini menunjukkan dia pilih hak ni lah. Dia pilih hak ni. Kepada orang lain kalau kita perhati, termasuk di dalam kaedah juga, usul juga dalam mentarjihkan sesuatu hadis itu, sesuatu amalan di zaman Nabi ni, ulama tengok juga mana-mana mazhab pun lagu tu sebenarnya. Dia tengok juga. Sahabat besar buat hak mana? Alik mana? Itu salah satu dalil juga tu. Dalam masalah ni kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Hak dalam sahabat hak utama tu. Hak tu dia kata tak boleh. Dia tak boleh sebenarnya. Sahabat-sahabat lain tu ramai lah lagi. Bahkan Imam Nawawi hak kata, dia kata hak ni lah, hak molek sebab dia Syafi'i. Dia pun kata hak ni pendapat jumhur. Salah. Sahabat dan tabi'in pendapat jumhur hak ni. Cuma dia tak sih terpulang hak tu. Dia tidak pakai hak jumhur. Dia tak sih pakai hak jumhur. Itu terpulang lah masing-masing lah. Tapi kalau mengikut kaedah umum, ramai ulama tak kira mazhab mana-mana pun dia kata salah satu wujuh tarjih ialah hadis itu dipakai oleh sahabat-sahabat hak besar. Kalau sahabat tu tak pakai, misalnya dalam masalah ni dia tak pakai, mana dak hak tu lebih kemah lagi. Dengan sebab itulah imam-imam besar seperti Malik, Abu Hanifah, Thauri, Laith dan lain-lain lagi, dia kata tak ada semaya tahiyatul masjid tu, tak ada. Kalau ketika imam sedang berkhutbah, kalau imam tak khutbah lagi, tak apa hak tu semua kata tak apa hak tu. Hak ni masalah kalau imam sedang berkhutbah, baru berkhutbah ke, sudah lama berkhutbah ke, tengah berkhutbah tak kira. Tapi kalau sebelum pada tu boleh, semua kata boleh. Di sini disebutkan dalil-dalil orang lain lagi. Umpamanya Abu Qilabah, sahabat, dia kata dia pergi sembahyang jemaat. Ini mengikut Khalid Al-Hadza riwayat, dia kata Abu Qilabah kalau dia pergi pada hari jemaat tu imam sedang berkhutbah, dia duduk, dia tak akan sembahyang. Itu sah. Uqbah bin Amir berkata, ini juga sahabat, sembahyang pada ketika imam sedang duduk atas mimbar itu maksiat, kata dia. Maksiat. Pula ni sahabat juga. Hak selain Sayyidina Umar, selain Sayyidina Uthman, selain Sayyidina Ali, itu maksiat. Maknanya maksiat itu dosa lah, haram lah bagi dia lah. Hak kata tak sitimu tu dak, begitulah. Ini benda hak kita panggil haram yang masih khilaf lagi tu, lagu tu. Riwayat Sya'bi daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, iaitu apabila imam naik mimbar, maka tidak ada lagi sembahyang, tidak ada lagi percakapan, sehinggalah imam itu selesai. Banyak lagi lah riwayat-riwayat yang lain yang seumpama ini. Yang paling terangnya kalau kita perhati dalam riwayat ni iaitu riwayat Nubaisyah Al-Hudhali yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ahmad sebut, tapi Imam Ahmad tak pakai tu. Ini masing-masing lah. Sebab tu dia pengarang kitab hadis ni tidak semesti dia bubuh dalam kitab dia, maka dia pakai selalu, tak mesti lagu tu. Sebab Imam Bukhari lah dalam kitab dia tu bab qasamah, ada hadis qasamah tinggi sanad dia, tapi dia tak pakai. Dia tak pakai, semua orang tahu dia tak pakai. Orang lain pula pakai, dia tak pakai. Supaya juga Imam Ahmad, orang lain pakai. Hak ni kalau kita perhati hadis ni jelas benar ni, menunjukkan tidak boleh seseorang itu melakukan sembahyang tahiyatul masjid pada ketika imam sedang berkhutbah. Iaitu ada lafaz dia, innal muslim idza ightasala yaumal jumu'ah thumma aqbala ila al masjid la yu'dhi ahadan fa in lam yajid al imam kharaja shalla ma badalahu wa in wajada al imam qad kharaja jalasa fastama'a wa ansata hatta
yaqdi al-imam jum'atahu wa kalamahu al-hadis. Hadis ini hadis sahih, iaitu seseorang muslim itu apabila dia mandi pada hari Jumaat, lepas tu dia pergi ke masjid dalam keadaan dia tidak menyakiti sesiapa pun. Kalau dia pergi ke masjid tu dia tidak mendapati imam, mana imam tak ada lagi, dia bolehlah bersembahyang sebanyak mana yang dia nak. Tapi kalau dia sudah mendapati imam ada, dia duduklah, kena duduk dan dengar dan diam mendengarkan khutbah imam itu sampailah imam itu selesai mengerjakan sembahyang jemaatnya dan khutbahnya sekali selesai semua. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa gitu caranya. Tapi dia tak pakai lah. Imam Ahmad sendiri tak pakai, sebab seperti kita maklum dah saat ni mazhab Imam Ahmadnya dok. Kalau tu imam sedang berkhutbah pun kena sembahyang jugalah, molek lah. Molek. Tidak ada siapa yang kata wajib, paling tinggi molek lah. Paling tinggi molek. Lepas tu hak banyaknya kata boleh, harus saja. Kalau kita lepas tu kalau kita tengok dari segi wujuh tarjih pula ni, tarjih ni hadis ni, kalau satu hadis tu menunjukkan bukan wajib, hanya paling tinggi sunat saja. Hadis yang lain satu pihak lagi sampai kata haram. Kita nak tarjih hak mana? Jadi nak tarjih hak mana? Cara tarjihnya kita tarjihkan hak haram tu, sebab kalau kena betul hak tu, mana kita telah buat benda haram. Hak saat ni kalau kita tak buat pun tak buat benda sunat je, bukan benda wajib. Itu mengikut kaedahnya. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah saat ni lah, ulama kata tak saya pakai tu, dia tak pakai lah ni. Dia tak pakai. Ulama nak pakai tu, dia pakai aja. Gitu. Tapi dari segi dirayahnya, dari segi logiknya, dari segi hak munasabahnya, sebenarnya hadis ni kita kena tengok tu, kena tengok semua sekali. Jangan tengok satu tempat saja. Soal imam-imam telah pilih hak ni, dia pilih hak ni, hak ni pilih hak ni, kita hormat tu, tak apalah, biar dia lah hak tu. Tapi bagi kita kata hadis ni, kalau nak kiranya lebih ke hak ni, dalam masalah ni lebih kemah hak kata tak semayang tu, tak boleh semayang tu. Hak lebih kemah hak tu. Sebab apa? Kita kena tengok semua hadis, jangan tengok so. Kalau tengok semua, nampaklah cerita di lagu mana. Dan hak kata tak boleh tu, larang tu, kita nak larang hak tu. Takkan kita nak tepi tahuk belakang. Kalau kita kata hak ni ada juga, tapi suatu ketika dulu memang dipakai, tapi lepas pada tu tak, maknanya kita pakai kedua. Kalau kita nak kata hak larang, pakai larang dulu, lepas tu boleh kemudian. Tak. Hak larang tu, kalau larang dulu, hak tu yang mansuh, hanya hak larang tu dimansuh, maknanya hak suruh semayang ni hak kemudian. Lagu mana yang sahabat-sahabat besar ni tinggal? Itu benarnya. Dengan sebab itu kita kata hak lebih sesuainya iaitu tidak semayang. Sebab apa? Dalam keadaan Nabi SAW kata, sesiapa kalau dia tegur orang tu, dia sudah jadi larang, dan dia suruh dengar molek khutbah tu. Ayat Quran pun apabila imam ni berkhutbah, maksud ayat tu lah, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu tu, maksudnya ketika imam sedang berkhutbah, itu asbabul wurud dia. Kalau kita perhatikan tu, nampaklah lebih kemah hak ni. Sebab apa? Kalau kita duduk semayang, apa faedahnya imam tu duduk ceramah tu? Dia tak dengar apa. Dia tak dengar. Artinya kita membelakangkan hak tu. Dari segitulah kita katakan lebih kemah hak ni. Tapi benda ni benda khilaf. Nak pakai hak tu pun dah khilaf. Nak pakai hak kata boleh tu dah, kita tak kata apa. Cuma jangan royak. Beginilah cara perbahasan ulama tu lagu tu. Nak semayang pun boleh, tapi kalau anak lah, anak tak buat, gitu lah. Sebab bagi anak lebih kemah hak ni lagi. Walaupun dalam kita baca Sunan Abu Daud ni tak ada tu, tak ada, dia tak sebut tu, tak ada tu pun kita baca lagi kitab lain, bukan kita baca hak ni saja. Gitu dah. Habislah situ.
Lepas tu ada lagi yang menyebutkan, yang kata hadis ni kalau orang Syafi'i nak pakai, orang Hanafi lah, dia kritik orang Syafi'i, kalau nak pakai pun tak boleh dah, kata dia. Sebab apa? Sulit tu duduk dah. Orang Syafi'i nya kalau mengikut mazhab dia, kalau dah duduk dah tak boleh dah bangun dah. Nak tahiyatul masjid, tahiyatul masjid tu sebelum duduk. Kalau dah duduk tak boleh dah. Dalam hadis ni jelas menunjukkan dia sudah duduk dah. Sebab Nabi suruh bangun. Kalau dia bangun dah, suruh bangun ke dia? Kalau dia cacat dah, macam dia duduk. Mana orang Syafi'i tak boleh pakai juga, demo pun tak boleh pakai juga, kata dia. Cuma Imam Ahmad dia kata, Imam Ahmad boleh lagi. Sebab apa? Dia kata kalau duduk tu lama dah duduk, baru tak boleh. Kalau baru duduk, macam dia baru duduk, Nabi pun suruh tanya tu, bangun selalu. Boleh lagi, kata dia, tahiyatul masjid ni, kalau baru duduk. Kalau sudah duduk lama baru tak boleh. Syafi'i kata tidak, duduk saja. Tapi Imam Nawawi jawab. Dijawab pun masing-masing tu jawab berdasarkan pendapat lah, bukan berdasarkan hadis tak ada belakang tu ke mana-mana pun. Imam Nawawi jawab, dia kata hak tu kepada hak tahu. Kepada hak tak tahu, dia duduk pun, lepas tu orang wayak ke dia, tak apa, dia boleh bangun untuk sembahyang tahiyatul masjid tu. Jadi sulit ni bukan dia tak tahu, kata dia. Dia jawab. Dia jawab gitu. Tak apalah, itu masing-masing lah, masing-masing lah. Kemudian bab takhatti riqabin nas, melangkah tekuk orang, belakang orang pada hari Jumaat. Maknanya tak boleh lah. Waktu tu tidak ada adab lah dalam nak sembahyang Jumaat ataupun nak pergi sembahyang Jumaat tu. Kelebihan gapo dapat, kata pada hari Jumaat tu dapat kafarah dosa dia gapo semua tu. Kalau sekiranya tak melakukan benda-benda lagu ni, kalau duduk kecek tengah orang duduk khutbah, kalau kononnya nak pergi sah depan, dapat kelebihan tu. Tapi dengan lakah orang, dengan mengganggu orang, menyakiti orang, tak ada kelebihan tu. Kelebihan tu baru ada apabila tidak buat benda-benda ni. Itulah apa ni, Imam Abu Daud ni buat mari bab ni pula. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr dia dengan ayah dia ni kedua-duanya sahabat, tapi dia ni sahabat kecil. Abdullah ni sahabat kecil. Ini kata apa ni, Abi Zahiriyah, Hudair bin Quraib namanya. Dia kata kami pernah bersama dengan Abdullah bin Busr, seorang sahabat Nabi SAW pada hari Jumaat. Tiba-tiba ada satu orang tu lakah. Abdullah bin Busr pun ceritalah lepas pada tu. Dia kata ada satu orang pada melangkah belakang orang ataupun tekuk orang pada hari Jumaat pada ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi SAW pun kata selalu ke dia, duduk, engkau sudah menyakiti, engkau sudah menyakiti. Maknanya tak boleh buat gini, tak boleh buat gini. Kalau buat juga tak ada lah kelebihan Jumaat itu, sebab sudah menyakiti. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, faqad azaita wa anaita. Ada tambah gitu, anaita, engkau telah menyakiti orang dan engkau telah lambat. Maksud mari lakah orang tu nak mari depan. Dan kalau kita mari lambat, dia pun duduk dalam belakang lah. Apalah sampai menyakiti orang gitu. Kalau kita tengok hadis ni, tapi Imam Abu Daud tak mari dalam bab tadi, dia mari dalam bab lain. Kalau mari dalam bab tadi, hak ni boleh jadi dalil dah kepada golongan yang kedua tu, dia mengatakan tak boleh sembahyang. Sebab apa? Nabi SAW suruh duduk orang ni, dia baru mari ni. Dia tidak tanya mu sembahyang dah, seperti dia tanya orang tadi, Sulaik tadi. Tak. Tapi Imam Abu Daud tak dalam bab lain, dalam bab lain yang menunjukkan tak boleh nak langkah orang tu. Maknanya kelebihan ni kadang-kadang dapat kelebihan ni kalau cukup sebab lah. Kelebihan duduk depan misalnya kita, kalau cukup sebab. Tapi kalau sampai mengganggu orang, menyakiti orang, tak ada kelebihan. Duduk di belakang.
Tetapi ulama-ulama dia bincang panjang lagi masalah ni. Tak ada kecuali nak kau ni. Semua nak kau gitu. Tak boleh lakah, tak boleh litah orang. Ada lagi yang mengatakan ada kecuali, iaitu orang yang nampak kosong depan. Nampak kosong depan. Dan orang yang depan tu tak pergi. Orang yang duduk depan tu tak pergi. Adalah keadaan tu dikecualikan. Tak apa, tidak dilarang lah. Sebab itu Imam Nawawi pun dalam Raudhah dia kata lagu tu. Kalau dia tidak ada jalan lain untuk nak pergi ke depan tu, melainkan dengan melangkah, sebab orang tak cara. Dalam keadaan tu tak apa. Tapi kalau depan tu pun nampak penuh dah, ada pun sikit, dan kita pun nak, boleh jadi sebentar lagi pun tempat yang kosong sikit tu akan diisi oleh orang lain, tak payahlah kita pergi lagu tu. Sebab apa? Ini termasuk dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ni tak kira. Hak sebab kata litah depan orang semaya tak boleh. Tapi kepada orang yang dalam keadaan darurat boleh. Jadi kita kena ambil tengok juga. Tidaklah kata hadis kata kalau orang lalu depan kita kena sekak gitu, kena pakai secara mutlak, tak juga. Sebab apa? Ada keadaannya orang darurat. Misalnya kita kata kalau nak tumbik kat belakang ni, depan ni opak banyak benar orang. Duduk tengah semaya ni. Hak dekatnya dia tu ada masalah, dia sakit perut. Sakit perut. Dia mesti kena cepat pergi. Kalau kau ni pintu dekat, dia boleh litah, kerana darurat. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa tak boleh, haram. Tapi dalam keadaan darurat tak apa. Begitulah. Ada juga ulama yang mengatakan hak kata tak boleh ni dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan semua keadaan. Hak ni keadaan khusus dengan hari Jumaat saja. Kalau hari lain boleh tak? Ada yang kata boleh sebab hari Jumaat dia pakai zahir sangat. Hak kebanyakan ulama dia kata bukan khusus dengan hari Jumaat, bukan khusus dengan tok imam tengah duduk khutbah. Kalau tok imam tidak khutbah, kalau tidak hari Jumaat pun, asalkan orang ramai lah, siapa menyakiti orang tak boleh. Tidak semestinya dalam masjid, di mana-mana pun tak boleh lah. Ini termasuk dalam adab. Hak disebut di sini lebih-lebih lagi lah pada hari Jumaat. Lebih berat lagi. Kalau lain pun tak boleh, hak ni hari Jumaat lagi, pada ketika imam sedang berkhutbah lagi. Banyak mengganggu. Satunya dia sendiri pun terganggu, tidak boleh dengar molek. Yang keduanya orang yang dilangkah dia oleh dia tu pun terganggu juga. Sedangkan mana kecek sikit je, buat sesuatu perkara yang melekahkan sikit pun tak boleh dah. Hak ni pun masuk dalam hak tu juga. Hak lebih-lebih lagi lah. Hak lain pun tak boleh juga. Tapi ada setengah-setengah keadaan kan, lakah-lakah ni tak apa. Misalnya kalau kita duduk kerja, tengah kalut, tengah gitu gini, lakah pun tak apa. Tukar urut misalnya, pecek kepala ke lakah ke, misalnya kita kata dah tu diri itu tak apa, misalnya kita kata tu diri itu tak apa. Dia ada keadaan-keadaan tertentu yang jadi tak apa. Umpamanya dalam hadis ada sebut, iaitu Nabi SAW sendiri pun pernah cepat-cepat dia pergi dan dia lakah orang. Dia lakah. Dia keluar daripada rumah dia, bukan keluar daripada rumah dia, dia ada cepat nak masuk dalam rumah dia, dia pun lakah. Mana tak apa, mana ada keadaan kecuali. Sebab apa? Sebab sahabat tak apa. Kita ni kan ada setengah-setengah orang tu tak apa, setengah-setengah orang tak boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu tak apa, dalam keadaan yang lain tak boleh lagu tu. Bahkan kepada orang mungkin ada, dia kata dia lebih berasa suka lagi kalau dia tu tidak berasa kekok lah. Hak patut lakah misalnya. Kalau tidak kan kena dalam keadaan beradak semua, hormat semua, payah benar lah. Hak duduk tidur sekali misalnya dalam asrama ke apa, nak lakah dia pun tak boleh. Nah, padahalnya asrama tu sempit. Nak kena pergi berjelujur, dia akak kaki dia dululah. Menyusah. Tak perlu lagu tu. Asalkan yang pentingnya kita tahu dia tidak berasa apa-apa. Dan kita dalam keperluan buat gitu. Dan ini termasuk dalam adab. Adab ni tempat-tempat dia lah. Bukan semua tempat tu dia kena beradab. Sebab itulah Nabi SAW tu dia ajar pun dia mengikut tempat. Ada kalanya dia lagu ni, ada kalanya lagu ni tak serupa. Ulama pun buat kesimpulan
Ada kalanya dia selok kain dia, siapa nampak pohon dia, muka panas. Ada sebab. Lepas pada tu dia tutup pula. Ada sebab. Ada sebab dia. Bila Sayyidina Uthman mari dia tutup. Jadi ada sebab lah. Sebab tu tak kira lah macam-macam lah katanya. Jadi bagi ulama yang buat kesimpulan, dia kata misalnya kalau kita duduk rumah kita, aurat ni, kalau kita nak antara pusat dengan lutut sama, hak juga, susah juga. Dengan anak bini, tak ada orang lain panah, kita nak selok, tak apa, pakai hak tu lah. Kalau kita kata tak boleh dalam semua keadaan, semua orang susah diri sendirilah. Sebab dia suruh kata tu. Cuma kan pakai hak sini. Sebab tu ulama kata ni ada keadaan tertentu. Hak ni keadaan tertentu. Dalam keadaan ni dengan orang ramai apa, kita kena jagalah. Sebab dia akan berasa kita ni tidak hormat dia. Kalau kita buat ikut selera kita. Tapi setengah-setengah orang tidak begitu. Misalnya dalam keluarga orang apa, dia kena tengok keadaan. Gitulah. Kemudian bab seorang mengantuk pada ketika imam sedang berkhutbah. Nak lagu mana? Ibnu Umar kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang daripada kamu berasa mengantuk ketika dalam masjid, maka hendaklah dia tukar tempat. Kalau tadi dia duduk sini, dia pergi duduk lain. Itu caranya nak hilang mengantuk. Dalam hadis ni tak ada sebut tak ada sebut pada hari Jumaat ke, pada ketika imam sedang berkhutbah ke. Imam Abu Daud buat mari. Dalam tajuk dia tu orang mengantuk pada ketika imam sedang berkhutbah. Sedangkan hadis dia tu tidak gitu. Hadis dia tu kata kalau mengantuk dalam masjid, gitu je. Tak ada kata pada hari Jumaat ke ataupun pada ketika imam sedang berkhutbah. Daripada mana Imam Abu Daud ambil? Itu mengikut ijtihad dia. Mengikut ijtihad dia. Nak ceritanya, kalau pada ketika imam sedang berkhutbah tu pun boleh kita buat gitu. Sebab yang lebih penting kepada kita apa dia? Dengar khutbah tu. Kalau kita ngatuk, kita tak dengar langsung. Kalau kita beralih tempat, kita jadi segar. Dengan kita bangun berjalan tu, kita jadi segar, kita boleh dengar. Hak tu hak lebih penting. Tidak kata itu termasuk dalam lara. Itu dia nak ayatnya. Tidak termasuk dalam lara. Apalagi dalam riwayat Tirmizi ada dengan tambahan. Tambahan lagu mana? Iaitu bila seseorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia beralih daripada tempat dia. Jadi pada hari Jumaat tu ada sebut, pada hari Jumaat dalam riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Abu Daud tak ada sebut. Dia kata apabila seseorang daripada kamu mengantuk gitu saja, pada hari Jumaat tu tak ada. Dalam riwayat Tirmizi ada tu. Riwayat yang sama tu. Pada hari Jumaat tu mengantuk tu bila? Biasanya pada ketika khutbah tu lah. Itulah Imam Abu Daud mari pada ketika imam sedang berkhutbah tu. Dia ambil situ lah. Maknanya kadang-kadang ulama hadis ni dia bubuh dalam tajuk dia tu, dia tidak tengok hadis depan dia tu, dia ambil kira hadis lain. Hadis lain. Situlah dia ambil. Macam sini imam sedang berkhutbah. Walaupun dalam riwayat Tirmizi itu pun tak ada sebut juga pada ketika imam sedang berkhutbah, tapi pada hari Jumaat ada. Dan hak biasanya orang mengantuk pada hari Jumaat ni masa mana? Masa tu. Situ dia buat kesimpulan. Pada ketika imam sedang berkhutbah dalam tajuk dia tu. Begitulah. Tetapi ramai juga ulama yang mengatakan tak boleh pakai dia ni. Sebab apa? Kalau lari daripada tempat tu, maknanya kita sudah lara dah, kata dia. Tapi bagi pendapat Imam Abu Daud tidak termasuk dalam lara. Lara ni kalau kita jadi leka. Hak leka tu kalau duduk senyap situ pun duduk jenera tu. Hak tu hak leka tu. Bangun tu tidak leka. Dia pilih hak tu. Pendapat masing-masing. Kemudian bab imam bercakap selepas turun daripada mimbar. Bila habis khutbah tu sebelum sembahyang jemaah, boleh ke tidak kecek? Imam Abu Daud nak cerita di sini boleh. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kecek. Cumanya dalam sanad hadis ini mula-mula tu dia kata Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, kata Abu Daud. Dia ambil daripada Jarir, iaitu Ibnu Hazim. Saya tidak tahu, kata dia. Saya tidak pasti bagaimana dia kata, bagaimana Muslim tu kata. Tok guru Imam Abu Daud ni Muslim bin Ibrahim. Bagaimana dia kata? Atau tidak? Itu muskil sikit. Dengan sebab itu
kalau kita tengok dalam syarah-syarah dia, ramai dia takwil dengan takdir begitu begini. Iaitu dengan takdir adat istifham yang mahzuf. Saya tidak pasti adakah Muslim kata lagu ni ataupun tidak. Kata lagu ni itu kan dia. Muslim bin Ibrahim kata an Jarir. Wa huwa Ibnu Hazim itu bukan Muslim itu kata. Itu Abu Daud kata. Jarir itu Jarir bin Hazim. Imam Abu Daud kata itu saya tak pasti. Muslim ni dia ada kata ke Ibnu Hazim, Jarir Ibnu Hazim. Tapi saya pastilah Jarir ni bukan Jarir lain, dia Jarir tu lah. Sebab tu saya bubuh tu Ibnu Hazim, Jarir bin Hazim. Tapi saya tak pasti dia ni ada kata ke, tok guru dia ni ada kata ke bin Hazim tu. Kalau dia kata nama saja je, Jarir saja, tu saya tidak pasti. Mengikut satu caranya begitulah. Aula. Ada juga yang mengatakan awalan. Saya tidak pasti pada kali pertama dia meriwayatkan kepada kami itu adakah dia kata Ibnu Hazim. Tetapi pada kali-kali yang lain bila dia meriwayatkan hak ini dia ada sebut Ibnu Hazim tu. Tapi pada kali yang pertama tu saya tidak pasti adakah dia sebut Jarir saja ke Jarir bin Hazim. Ayatnya ulama-ulama hadis ni teliti tu. Kali yang pertama, mana dia dengar beberapa kali dah ni. Kali hok kemudian tu banyak kali, kau sekali kau dua kali tak tahulah tu. Dia ada sebutlah Ibnu Hazim tu. Tapi pada kali yang pertama tu saya tak pasti adakah dia ada sebut. Kalau dia sebut tak sebut nama ayah tu. Nama Jarir saja dia sebut. Waktu saya tak pasti kata dia. Dia ada dua lah cara di sini, dua cara. Anas mengatakan saya tengok Rasulullah bila turun daripada mimbar, tiba-tiba mari satu orang royak sesuatu hajat dia. Nabi SAW pun duduk cacai dengan orang tu lah sampai dia menyempurnakan hajat orang tu. Adalah apa-apa dia kecek. Lepas tu baru dia bangun, barulah dia bersembahyang. Abu Daud berkata hadis ini tidak ma'ruf daripada hadis sabit, dan ini termasuk dalam tafarrud Jarir bin Hazim, termasuk dalam tafarrud Jarir bin Hazim. Mana hak dia saja riwayat gitu. Dengan sebab itulah Imam Tirmizi apabila mengemukakan riwayat ini, dia kata qala Abu Isa berkata, dialah maksudnya Imam Tirmizi itu, hadis ini la na'rifu illa min hadis Jarir, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui saluran Jarir. Saya telah mendengar Muhammad, kata dia. Muhammad itu maksudnya tu guru dia Imam Bukhari, berkata Jarir telah waham dalam meriwayatkan hadis ini. Itu dia. Jarir telah terkeliru dalam meriwayatkan hadis ini. Itu kata Bukhari. Bukhari kata bukan dalam kitab Bukhari itu, Sahih Bukhari. Tirmizi anak murid dia tu ayat dalam kitab Tirmizi. Hak betulnya gini, kata Bukhari. Hak betulnya iaitu yang diriwayatkan daripada Sabit, daripada Anas. Qala Anas kata sembahyang telah pun diiqamatkan. Tiba-tiba ada satu orang pegang tangan Nabi SAW. Dia pun terus kecek dengan Nabi SAW sehingga sesetengah orang jadi mengatuk. Gitu. Hak tu hadis tu. Hak riwayat daripada Sabit Al-Bunani, hak ni lah. Hak tu bukan hak ni. Hak ni bila turun daripada mimbar. Bila turun daripada mimbar tak sembahyang lagi, haduk kecek. Hak ni dah qamat dah ni. Hak tu hak betul. Situ dia keliru. Dan dia tidak sebut di sini hak panjang lagi, orang mengatuk apa tak ada sebut. Imam Bukhari komen lah, dia kata betulnya gitu riwayat tu. Qala Muhammad, Imam Tirmizi kata, Imam Bukhari berkata lagi, wal hadis huwa hadza, hadis sebenarnya hak ni, kata dia. Jarir bin Hazim kadang-kadang dia ni waham, kata dia, fi syai, dalam setengah-setengah perkara lah dalam hadis ni. Wa huwa saduq, tapi dia tu orang molek, dia tu cuma kadang-kadang dia ada lah buah keliru dia. Qala Muhammad, Imam Bukhari berkata lagi, Jarir bin Hazim telah waham dalam hadis sabit daripada Anas daripada Nabi SAW. Soal lagi Imam Bukhari raya, soal lagi hak dia keliru Jarir ni. Dalam meriwayatkan hadis daripada sabit ini, soal lagi hak dia keliru.
iaitu idza uqimatis salah, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maka jangan kamu bangun selagi kamu tak nampak aku. Nabi kata begitu. Qala Muhammad, ini Imam Tirmizi kata, Muhammad berkata, Muhammad itu maksudnya Imam Bukhari. Diriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, dia kata, kunna inda Thabit, kami pernah berada dekat Thabit Al-Bunani. Tiba-tiba Hajjaj As-Sawwaf meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maka jangan kamu berdiri selagi kamu tak nampak aku. Jarir telah keliru terhadap hadis ini. Dia sangka Sabit itu yang meriwayatkannya, padahal Sabit tu ada dalam majlis tu je. Yang meriwayatkan hadis ni orang lain, Hajjaj As-Sawwaf tu, bukan Sabit tu sendiri. Tengok, ni setepak lagi hak dia keliru Jarir ni. Tadi setepak, sini hak ni. Yang keduanya sini hadis ni dia keliru juga. Hak sebenarnya itu bukan riwayat Sabit. Sabit ada situ, orang lain yang meriwayatkan, dan dia meriwayatkan itu bukan daripada Anas, bukan daripada Anas, daripada orang lain suku sakat. Dia keliru pula situ. Jadi benda keliru ni kita jangan kata dah keliru tak molek. Ini hadis ni benda banyak, banyak sangat hadis ni. Quran tu boleh tukar lagi, orang hafal dah. Tak hafal Quran, hafiz dah, kita kata kadang-kadang dia ada tersalah, tersasul. Hadis ni lagi. Dengan sebab itu Imam Bukhari dia kata dia ni orang molek, cumanya dia ada tempat-tempat keliru. Dengan sebab itu kita kena tahulah. Hak ni pun lagu tu juga, dia keliru di sini. Imam Bukhari sebut kekeliruan yang kedua. Apa tu? Bab man adraka minal jum'ah raka'atan. Nampaknya kita kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.